serta agensi pengembaraan dan pelancongan. Di samping itu, ribat elektrik diberikan pada semua pengguna TNB, domestik dan bukan domestik, pada kadar 2 sen setiap kilowatt per jam, iaitu bersamaan penurunan bil elektrik sehingga 9% bagi tempoh 6 bulan mulai 1 Januari sehingga 30 Jun 2021. Perutusan khas Perdana Menteri mengenai pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai. Bernama Radio, stesen bisnes nombor 1 anda. Spectrum Pagi, Bernama Radio. Ya, bernama radio stesen berita bisnes pilihan anda. Baik, waktu ini seperti kita janjikan, ya, kita akan bersama-sama dalam program Jendela Fikir. Dan bekalan darah di Pusat Darah Negara PDN kini dilaporkan pada paras bawah zon selamat. Jadi, untuk kita mengetahui perkembangan terkini mengenai bekalan darah dalam negara, kita terus saja bersama-sama dengan pengarah di Pusat Darah Negara. Kita ada Dr. Nuryati Abu Amin di talian ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio, ya, pada waktu ini. Terima kasih juga kepada Bernama Radio kerana memberi peluang untuk kami bersiaran, ya. Baik, Doktor. Pagi tadi saya baru je kongsikan berita sebenarnya bekalan darah negara yang dijangka menurun ke paras kritikal. Jika stok darah di Pusat Darah Negara PDN dan tabung darah terus menurun, ya, sepanjang tempoh penularan COVID-19 ini. Jadi kita nak tahu, Doktor, bagaimana sebenarnya situasi terkini bekalan darah dalam negara ni, Doktor? Silakan. Ya, pada minggu lepas, ya, kita lihat bekalan darah di Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah lain telah menurun, ya, kerana penggunaan darah di hospital-hospital adalah seperti biasa, namun pendermaan darah agak berkurangan sejak PKP, Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan baru-baru ini, sehingga ia mencapai satu tahap yang kalau kita tidak berbuat sesuatu, dia boleh menjadi kritikal. Jadi dengan sebab yang demikian, kami kongsikan, ya, status bekalan darah melalui FB Pusat Darah Negara dan juga melakukan pelbagai aktiviti bagi memanggil masyarakat untuk tampil menderma darah. Jadi kita lihat pada hujung minggu baru ini, Alhamdulillah mempunyai satu sambutan yang sangat baik. Namun saya juga ingin menekankan yang mana kita sebenarnya memerlukan penderma darah secara berterusan, ya. Kita perlukan penderma datang tampil saban hari ke Pusat Darah Negara dan mana-mana pusat pendermaan darah statik serta tabung-tabung darah seluruh negara. Baik, dan kalau kita lihat juga ini apa yang dikongsikan oleh pakar perubatan transfusi, ya, di mana beliau berkata ketika ini bekalan darah kebanyakannya diperoleh melalui kempen derma darah bergerak, tapi disebabkan, ya, penguatkuasaan PKP berlaku, ya, dikatakan sebelum ini situasi PKP itu antara lain menjejaskan kadar derma darah ini. Benarkah, Doktor? Ya, sebelum ni kutipan darah di Pusat Darah Negara dan di seluruh negara kita banyak bergantung kepada kempen derma darah bergerak. Ini adalah kerana kita lakukan kempen derma darah tersebut kerana kita hendak memudahkan kepada penderma datang menderma darah lah. Ya, jadi kalau macam tu akan nampak sama ada hujung minggu atau hari pekerja. Kita buat kempen-kempen ini di tempat, contohnya di shopping mall ataupun di office ataupun di kilang-kilang. Jadi apabila PKP berlaku, terdapat ramai penganjur kempen derma darah kita perlu membatalkan atau menangguhkan sementara kempen derma darah tersebut. Dan kita faham kerana mungkin ada yang kena kerja daripada rumah. Ya, contohnya kita nak buat ke office tapi orang bekerja daripada rumah. Jadi untuk kita datang pun tak sesuai, ataupun penganjur kempen derma darah menghadapi masalah untuk menyediakan premis dan kawalan untuk mematuhi
SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi dengan demikian, kalau sebelum ni 80% pendermaan darah kita didapati di kempen-kempen derma darah dan terdapat banyak pembatalan kempen derma darah, itu yang menyebabkan pendermaan darah itu menurun. Jadi semasa PKP ini, walau bagaimanapun Pusat Darah Negara masih beroperasi seperti biasa kerana kita ialah merupakan salah satu servis yang penting ataupun essential service yang memang beroperasi 100% semasa PKP. Dan ini juga kita lihat di tabung-tabung darah di seluruh negara. Kita masih beroperasi seperti biasa dan kita galakkan untuk penderma darah kita datang ke pusat-pusat pendermaan darah yang saya nyatakan tadi, ataupun mungkin ada penganjur yang mungkin rasa mungkin berfikiran tak boleh membuat kempen derma darah. Sebenarnya kita boleh, tetapi kita perlu pastikan penjarakan, kawalan berapa orang datang dan sebagainya. Jadi ini yang kita boleh lakukan, dan saya yakin insya-Allah kalau masyarakat tampil menderma secara konsisten berterusan, insya-Allah bekalan darah kita akan bertambah baik. Dan alhamdulillah seperti yang saya nyatakan, sangat baik sambutan daripada masyarakat hujung minggu baru ni. Jadi bekalan darah itu, stok semasa kita telah meningkat baliklah dan kita sangat-sangat bersyukur kerana masih terdapat ramai pesakit di luar sana yang memerlukan bekalan darah. Baik. Okey, tadi doktor cerita pasal stok darah dilihat meningkat pada hujung minggu baru-baru ni. Berapa sebenarnya jumlah darah yang diperlukan oleh PDN sendiri untuk kegunaan harian ni, doktor? Untuk kegunaan harian, kita memerlukan 500 hingga 600 beg darah sehari di Pusat Darah Negara. Dan Pusat Darah Negara ni sebab kita perlu membekalkan kepada hospital-hospital di Lembah Kelang bersama di hospital kerajaan ataupun hospital bukan kerajaan, swasta, universiti dan institusi-institusi. Dan di seluruh negara pula kita memerlukan lebih kurang 2,000 beg darah sehari untuk kegunaan pesakit. Baik, itu dia berapa banyaknya yang diperlukan keperluan darah yang diperlukan sehari. Dan bila kita macam doktor kongsikan tadi kan, aktiviti menderma darah itu boleh dilakukan. Yang paling penting adalah mematuhi SOP dengan ketat. Ada yang tertanya-tanya, mereka yang menderma darah ni, adakah boleh terdedah dengan jangkitan COVID-19 ni, doktor? Ya, saya juga merasakan ada kebimbangan di kalangan masyarakat mengenai risiko jangkitan COVID-19 semasa pendermaan darah. Jadi di Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah seluruh negara, kita memang mempunyai SOP yang telah sedia ada sebelum daripada COVID-19. Jadi SOP yang kita ada ini adalah kerana kita perlu mematuhi kawalan kualiti untuk menghasilkan produk darah lah. Dan bila situasi pandemik COVID-19 ini berlaku, kita perlu menambah lagi sikit beberapa langkah untuk memastikan persekitaran pendermaan darah itu tidak membawa risiko kepada penderma untuk menderma. Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 ini merupakan satu virus yang menyerang sistem pernafasan. Dia tidak tersebar melalui darah. Jadi bagi penderma darah ataupun pesakit yang menerima darah, saya ingin kongsikan sehingga hari ini tidak terdapat kes pun yang didapati melalui pendermaan ataupun penerimaan darah. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, kita perlu mematuhi SOP tertentu tambahan untuk memastikan persekitaran yang selamat
dan pendema juga memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini. Antaranya kita selalu, saya senang nak cerita ialah sebelum seseorang pendema itu datang mendema, Baik. semasa pendema itu datang mendema dan selepas mendema. Apa perkara-perkara yang mereka boleh buat untuk pastikan sama ada mereka ni boleh datang sesuai datang dan sebagainya. Baik, silakan doktor. Narik tu. Ya, jadi sebelum pendemaan darah, sebenarnya pendemaan darah ini ialah satu aktiviti yang perlu dirancang. Kan, kita minta apabila pendema darah kita ataupun bakal pendema darah kita ingin mendema darah, pertamanya mereka perlu memastikan mereka pada tahap kesihatan baik. Kalau ada demam, batuk, sesama tu kita tangguhkan dulu. Ataupun menjadi kontak rapat kepada COVID-19 pun tangguh dulu, tak boleh datang mendema darah. Ya. Kemudiannya persediaan lain yang mereka perlu lakukan sebelum pendemaan darah adalah mungkin pergi ke laman-laman Facebook Pusat Darah Negara ataupun tabung darah berhampiran dan lihat kat mana yang tempat yang mereka boleh datang mendema. Sama ada di lokasi kami sendiri, ya, kami ada 3 pusat pendemaan darah statik, iaitu di Jalan Tun Razak, di Puspanita, di bangunan Puspanita, kita panggil sebagai pusat Puspanita Donation Suite ataupun Suite Derma Darah Puspanita di Putrajaya ataupun di Mid Valley. Dan kita juga ada berkongsi kempen-kempen derma darah yang kita adakan di sepanjang hari lah. Jadi pendema darah tu mencari tarikh dan tempat yang sesuai bagi mereka. Kemudiannya sebelum mendema, sebelum datang malam sebelumnya tu, kita berharap mereka mendapat tidur yang cukup, paginya bangun makan breakfast seperti biasa, dan datang dengan baju lengan yang longgar lah, jadi senang kita nak buat pendemaan darah, lebih selesa kepada pendema darah kita lah apabila memakai baju sama ada lengan pendek ataupun lengan yang longgar lah. Dan apabila mereka sampai ke tempat yang mereka kendaki itu, pertamanya seperti yang dilakukan di tempat-tempat lain, kita mengimbas kod My Sejahtera. Ya. Dan tambahan kami sekarang ni, kita adakan satu area untuk memeriksa suhu dan meminta pendema darah kita mengisi borang deklarasi COVID-19. Dan borang deklarasi tersebut sebenarnya dapat membantu pendema untuk mengetahui sama ada mereka berisiko ataupun tidak. Ya. Contoh, ada demam baru-baru ni ataupun menjadi kontak rapat. Ya. Dan apabila mereka lepas saringan awal itu, barulah mereka boleh meneruskan pendaftaran untuk menjadi pendema darah. Dan kita lakukan ujian-ujian mengetahui kandungan darah, dan dalam masa yang sama kita perlu pastikan bersama-sama petugas di Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah bersama dengan pendema, kita pastikan adanya penjarakan fizikal, ya, sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Itu yang kita minta. Kemudiannya kita juga akan menyediakan, ya, hand sanitizer ataupun pendema juga boleh masuk ke tandas untuk membasuh tangan dengan air dan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer yang disediakan. Penting, ya, pendema seperti mana ini merupakan arahan daripada MKN untuk keluar rumah pakai pelitup muka. Jadi kita harap datang ke Pusat Darah Negara dengan pelitup muka jugalah, ya. Sepanjang proses pendemaan darah tersebut. Baik. Kita juga apabila seseorang pendema telah mendema, kita juga akan membuat disinfection, ya, tempat yang mereka gunakan untuk kegunaan pendema yang selepas itu, ya. Jadi ini antara langkah-langkah yang kita buat, dan semasa pendemaan dan selepas pendemaan juga, katalah ada pendema tiba-tiba dia demam, ya. Demam ni bukan sebab COVID saja, mungkin sebab virus-virus lain dan sebagainya.
boleh telefon juga tabung darah, maklumkan situasi tersebut. Jadi kita boleh bagi nasihat dan seharusnya penderma juga pergi ke klinik kesihatan yang berhampiran. Itu antara langkah yang diambil buat masa ini untuk memastikan persekitaran yang selamat untuk penderma darah, dan kita juga pastikan untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 juga. Baik, itu dia step by step ataupun langkah-langkah yang dikongsikan oleh Dr. Yati. Kita bersama-sama dalam program Jendela Fikir pada waktu ini dengan topik kita bekalan darah dalam negara. Di talian kita ada Dr. Nuryati Abu Amin yang merupakan pengarah di Pusat Darah Negara. Baik, Doktor, kita nak tahu juga bagaimana dengan operasi PDN sendiri ketika PKP, dan di manakah sekarang ini orang ramai boleh menderma darah dalam tempoh ini. Saya rasa ramai yang nak derma darah sebenarnya kan, tapi dengan perkongsian daripada Dr. Yati tadi, saya rasa ini menambahkan lagi keyakinan kepada penderma-penderma ini untuk pergi menderma darah. Namun tak tahu pula kat mana nak pergi, pukul berapa, sesi tu lama ke tidak. Doktor, bagaimana? Jadinya pendermaan darah ni boleh dilakukan di seluruh negara. Antara cara paling mudah adalah untuk bakal-bakal penderma darah kita melayari laman sesawang ataupun laman Facebook kami untuk mengetahui lokasi yang sesuai. Tapi saya juga ingin kongsikan antara lokasi yang mungkin paling mudah untuk diakses oleh penderma darah adalah Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak sendiri. Kami beroperasi 7 hari seminggu, termasuk pada cuti-cuti dan hujung minggu Dan operasi kami sebenarnya daripada pukul 7.30 pagi sehingga 8 malam pada hari bekerja, dan kita lakukan sedemikian supaya memudahkan mereka-mereka yang mungkin nak menderma selepas waktu pejabat, bolehlah ke Pusat Darah Negara sana Dan pada hujung minggu, hari Sabtu dan Ahad dan juga hari-hari kelepasan, kita membuka Pusat Darah Negara daripada pukul 8 pagi ke pukul 4 petang. Itu di Jalan Tun Razak. Satu lagi kita ada Mid Valley Donation Street yang ini merupakan satu kerjasama dengan Mid Valley, yang mana mereka menyediakan satu lokasi untuk kita tempatkan 3 katil pendermaan darah di situ bagi memudahkan masyarakat setempat ataupun mereka-mereka yang ada nak pergi buat shopping untuk beli barang-barang keperluan di Mid Valley untuk datang menderma darah juga. Dan operasi di sini dia bermula daripada pukul 10 pagi sehingga 9 malam dan ianya berjalan setiap hari. Lokasi pusat pendermaan darah statik seterusnya ialah di Puspanita Putrajaya kita mempunyai satu suite derma darah di situ juga yang kita buka pada setiap hari, termasuk juga di hujung minggu. Daripada pukul 10 pagi sehingga 6 petang. Di Lembah Kelang, selain daripada di Pusat Darah Negara, antara tempat lain yang pusat pendermaan darah statik yang lain adalah kita juga mempunyai tabung darah di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang dan di PPUM Pusat Perubatan Universiti Malaya. Di situ juga masyarakat boleh tampil menderma darah dan kempen-kempen derma darah bergerak yang lain dari Pusat Darah Negara. Baik. Bagi mereka yang berada di negeri-negeri, boleh pergi ke hospital berhampiran, sama ada terus pergi ataupun telefon dahulu dan dapati lokasi sebenar dan juga waktu operasi untuk memudahkan penderma darah kita. Baik. Okey, baik doktor. Secara ringkas, nasihat doktor kepada orang ramai, pendengar-pendengar kita di Bernama Radio secara khasnya tentang pendermaan darah ini. Doktor, silakan. Jadi darah ini merupakan yang
sangat penting untuk pesakit di seluruh negara. Sehingga hari ini masih belum dapat lagi kita hasilkan darah sintetik 100% untuk penggunaan pesakit. Jadi kita mendoakan agar semua masyarakat dan penderma kita berada pada tahap kesihatan yang baik dan mematuhi 3W dan elakkan 3C seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan dan mereka tampil mendema darah secara berterusan untuk membantu pesakit-pesakit yang memerlukan transfusi darah di seluruh negara. Baik, okey. Terima kasih buat Dr. Nuriati Abu Amin yang merupakan pengarah di Pusat Darah Negara kerana bersama dengan kami dalam program Jendela Fikir pada waktu ini. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Terima kasih sangat kerana benarkan kami bersiaran pada pagi. Baik, terima kasih sekali lagi, Doktor. Itu dia untuk program Jendela Fikir pada hari ini. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Sekiranya anda terlepas program Jendela Fikir itu tadi, anda boleh layari facebook.com/Bernama Radio dan klik pautan video.